Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar murid-murid semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat walafiat. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu karangan pendek Bahasa Arab tahun 4. Dan hari ini kita akan berbincang menjawab soalan kefahaman. Murid-murid boleh lihat buku aktiviti masing-masing Bahasa Arab muka surat 26 dan 27. Hari ini Ustaz akan terangkan bagaimana cara menjawab soalan kefahaman untuk tajuk karangan ini. Baiklah. Murid-murid boleh lihat pada buku aktiviti, buku kerja masing-masing pada muka surat 26, iaitu soalan At-Tamrinul Awal Hatil Ma'anil Mufradat. Yang ini murid-murid boleh lihat Ma'anil Mufradat. Kita tengok mufradat. Mufradat ini adalah kata seerti. Tengok. Ini buku teks yang telah Ustaz screenshot. Okey, ini mufradat. Maknanya kata seerti yang sama makna, bukan berlawanan. Contoh, tilmidhun, pelajar. Talibun, murid. Dia sama. Maksudnya sama. Cuma perkataan yang lain lah, tapi sama makna. Tilmidhun. Okay. Yang kedua, daiman. Maksud daiman ni ialah selalu. Daiman ataupun ghaliban pun kebiasaan. Selalu ataupun kebiasaan. Ghaliban. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing pada muka surat 53. Yang ketiga, yutali'u. Yutali'u, yuraji'u. Yutali'u ini dengan yuraji sama makna, iaitu mengulang kaji pelajaran, sama maksud. Yang keempat, hazina. Hazina makna seerti dia nadima. Hazina ni sedih. Nadima ni ataupun menyesal pun, bersedih pun boleh juga menggunakan makna yang sama. Yang kelima, i'tarada. I'tarada ni menegah. I'tarada ataupun kalau dalam cerita qitaah ni, yang mana Ali dia ya'taridu Ali, Ali tadi dia menghalang perjalanan Farid untuk pulang ke rumahan dari sekolah, pulang ke rumah. I'tarada, menghalang. Yang keenam, samiha. Samiha afa. Samiha maksudnya maaf. Samiha. Dan yang ketujuh, an-nuhudu. An-hudu al-qiyam. Hudu, bangun. Okey. Ini maknanya ma'anil mufradat. Tengok, mufradat ni maksudnya yang sama makna. Okey, untuk soalan yang seterusnya pada buku aktiviti murid-murid, muka surat 26 tu, soalan yang kedua iaitu at-tamrinul tsani ratibil kalimah. Bila ratib, kalau dalam soalan tu ada tanda sengkang macam ni, itu menunjukkan kena susun kalimah. Kena susun kalimah. Jadi kalimah yang disusun ini, yang diberikan ini adalah kalimah yang tidak tersusun mengikut struktur ayat. Jadi bagaimanakah cara ataupun tips nak susun ayat? Okey, di sebelah kanan ni Ustaz ada berikan tips. Yang ini Ustaz dah tukarkan daripada Word ke PDF, jadi tulisan Jawi dia tak boleh nak tukar juga, dia masih lagi gunakan font Arab, jadi ejaan cara ni jadi kha. Ini masalah teknikal lah. Okey, cara susun kalimah. Okey, tips yang pertama, mesti mulakan dengan fa'il. Dalam ayat tersebut cari fa'il dulu. Ada ke tak ada fa'il? Kenal pasti fa'il. Kalau fa'il madhi ke fa'il mudhari'. Kalau fa'il madhi, dia ada pertambahan kalimah di akhir ataupun tidak, ataupun mabni al-fathi, memang fi'il madhi itu kekal, dia tidak ada pertambahan huruf.
ataupun kalau dimulakan dengan kalau fi'il mudhari' dia akan ada huruf ya ataupun huruf ta di awal kalimah. Kalau fi'il mudhari'. Ni kalau ya dia untuk muzakkar, ta untuk muannas. Okey. Sekiranya tak ada fi'il. Sekiranya tak ada fi'il, kena cari isim, cari tanda isim. Tanda isim contohnya menunjukkan manusia ataupun bukan manusia. Sama ada menunjukkan orang ataupun bukan orang, ataupun benda atau dan sebagainya. Okay, cuba kita lihat nombor 1. Okay, nombor 1, al-mu'minuna innama ikhwatun. Dekat sini ada fi'il tak? Sekarang ni kalau kita cari fi'il, ada tak fi'il, tanda fi'il yang ada huruf ya atau ta di awal kalimah? Tak ada. Tak ada fi'il kat sini. Jadi bila tak ada fi'il, kita kena kenal pasti isim. Dekat sini ada isim. Ikhwatu, al-mu'minun pun isim. Itu bukan isim. Jadi dalam ayat yang pertama ini ada satu tanda isim inna. Ni inna. Isim inna. Inna ni iaitu satu perkataan untuk menguatkan maksud ayat. Ni kalau belajar ilmu nahu, insya-Allah dia akan tahulah perkataan ni. Jadi dah jam 4 belum belajar lagi. Mungkin ilmu nahu tu akan masuk sekolah menengah nanti. Cuma sekadar perkongsian ilmu. Jadi isim inna ni iaitu satu perkataan ataupun huruf untuk menguatkan maksud ayat, yang mana selepas kalimah inna ni mesti ada kalimah yang berbaris atas selepas inna. Contoh ni innama ni kira satu perkataan lah. Selepas innama ni cari kalimah yang berbaris atas. Ada tak? Okey. Al-mu'minun. Ni al-mu'minun. Kemudian selepas ada kalimah baris atas, iaitu dia menasabkan isim, kemudian khabar dia akan rafa'. Maksudnya selepas kalimah yang berbaris atas ini, kalimah selepasnya akan berbaris depan. Contoh, innamal mu'minu na ikhwatu. Macam tajuk yang karangan yang kita belajar ni. Innamal mu'minu na ikhwatun. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, kita cari fa'il ataupun isim. Ada fa'il tak kat sini? Kita tengok ada huruf ya. Kalau fa'il, ya di awal kalimah, kita nampak yu'ti. Ini fa'il. Ni fa'il. Yu'ti. Bila selepas fa'il mesti ada nama orang. Ada tak nama orang kat sini? Kita kenal pasti Syafiq. Jadi yang pertama yu'ti Syafiq. Okey. Syafiq memberi at-ta'am, memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang yang susah. Sebab apa? Ada li. Ada li ni huruf jar. Li ni bila ada huruf jar, selepas huruf jar mesti dia baris bawah ni. Tengok dia baris bawah. Okey, tu yang kedua. Okey, yang ketiga, kenal pasti fa'il ataupun isim. Jadi ustaz lebih menggalakkan kita memulakan ayat dengan fa'il dulu. Okey, tusa'idu. Tusa'idu ta dia menunjukkan muannas. Tusa'idu Fatimah. Tusa'idu Fatimah wa ukhtuha. Ini satu perkataan. Okey. Tusa'idu Fatimah wa ukhtuha. Tusa'idu telah membantu. Membantu ataupun telah menolong Fatimah dan kakak dia, adik-beradik dia, telah menolong fi durusiha. Ketiga, bila ada huruf jar, lepas huruf jar dia baris bawah fi durusiha. Okey, selesai bab soalan untuk menyusun kalimah. Yang ini kamu, tips yang Ustaz berikan, kamu boleh gunakan sampai darjah 6. Nanti periksa PSRA ke UPKK ke, boleh gunakan kaedah yang Ustaz terangkan ni. Kemudian soalan yang seterusnya, soalan kefahaman. Soalan kefahaman. Tengok soalan yang pertama. Ni karangan innamal mu'minuna ikhwatun. Yattasifu faridu bisifatil mahmudah. Jadi biasanya soalan pertama ni dia pastinya jawapannya ada ayat yang pertama. Yattasifu farid bisifatil mahmudah. Farid dia bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Sebutkan apa di sifat mahmudah.
Sifat mahmudah. Okey, soalan yang pertama ni, soalan pertama dia soalan mungkin soalan KBKK, soalan kebat. Dia tak ada dalam petikan. Maksudnya dalam kisah karangan ni, kalau murid-murid nak tahu ceritanya, boleh tengok video Ustaz yang sebelum ni. Yang 2 minggu lepas Ustaz ada Ustaz ada share mengenai cerita dalam karangan ni. Okey, Farid ni dia bersifat mahmudah. Sebutkan sifat mahmudah tu sifat yang terpuji, ataupun boleh gunakan kat sini. Faridun tilmizun mujtahidun pun boleh. Farid seorang murid yang bersungguh-sungguh, pun boleh gunakan yang itu. Jadi dekat soalan dia nak sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Boleh buat sifat yang terpuji tapi dalam bahasa Arab lah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, limadza yu'ti al-muallimu wisaman li Farid. Okey, limadza yu'ti, apakah yang kenapa guru memberikan cenderahati kepada Farid. Tengok kalimah dia yu'ti. Okey, yu'ti ni dia punya keyword dia. Ada tak kalimah yu'ti dekat petikan yang hampir-hampir a'ta kat sini? Tu sama tak? Okey, sama. Jadi jawapannya berhampiran kat situ. A'ta muallimu wisaman lau ala najihil bahir. Kamu ambil pada a'ta ni, kamu tukar kepada yu'ti, salin balik. Yu'ti al-muallimu wisaman li Faridi ala najihil bahir. Sambung je ayat dia kat situ. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, madza fa'ala Ali asna'i audati Faridi minal madrasah. Okey, kat sini ada tak keyword dia? Okey, keyword dia dekat sini ialah madza fa'ala. Okey, wa asna'a. Okey, ni asna, wa asna, nampak tak asna, semasa pulang. Asna audatihi, maksudnya apakah yang telah dilakukan oleh Ali kepada Farid tadi semasa Farid pulang dari sekolah. Apa yang Ali buat? Okey, ni dia buat ya'taridu aliyu faridu tariqahu wa talabu minhul wisam. Kat sini jawapan dia, iaitu Ali dia menghalang perjalanan Farid dan dia mengambil cenderahati daripadanya. Itu yang Ali lakukan kepada Farid tadi. Itu keyword dia, wa asna'u audati. Kalau ada perkataan yang sama dalam petikan tu, jawapan dia berhampiran kat situ je. Kemudian yang terakhir, limadza hazina Farid. Kenapa Farid bersedih? Hazina. Cari perkataan hazina. Hazina. Kerana apa? Kerana Ali, okey ni, Ali hajamahu wa darabahu wa akhadha minhul wisam. Itu jawapan yang keempat. Okey, cara kalau bila ada limaza mesti kena letak li'anna. Li'anna. Contoh kamu buat hazina Faridu li'anna, kerana Ali hajamahu, Ali memukul dia, Ali mengambil atau merampas, wa darabahu, memukul Farid, wa akhadha minhul wisam, dan dia mengambil mengambil cenderahati daripada Farid tadi. Hajamahu, dia memukul, wa darabahu, wa akhadha minhul wisam. Okey, dalam buku aktiviti ada 4 soalan sahaja. Jadi ada dalam buku teks ada lagi sampai 7 soalan. Okey, kita tambah soalan yang kelima ni. Ini sekadar pengetahuan je. Maza hadatha, maza hadasa li Ali fi usbu' tali. Okey, keyword dia usbu'i at-tali, minggu berikut. Tengok wafil usbu'i tali, pada minggu berikut apa yang telah berlaku kepada si Ali tadi. Lepas Ali dia buat pada Farid, dia rampas, dia pukul Ali, dia ambil cenderahati, apa yang berlaku pada Ali? Ni yang berlaku pada Ali ni. Marada Ali wa la yastati'ul nuhuda minasari mishdatil ali, iaitu Ali dia jatuh sakit dan tidak mampu bangun daripada katil. Dia mengalami mengalami sakit
yang terlalu dia mengalami dia jatuh sakit lah, bahasa mudahnya. Okey. Kemudian yang keenam, hal samaha faridu, bila hal adakah, jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Okey. Hal samaha farid. Okey, samah, tengok ada tak samaha kat sini? Wasamahu farid ali matakar. Okey, wasamahu farid, maknanya Farid dia memaafkan Ali. Jadi jawapan dia na'am. Itu salin balik. Na'am samaha Faridu bima fa'alahu Ali. Na'am, kemudian koma, salin balik samaha ni sampai habis. Dan yang terakhir, madza qala Faridu fil akhir, apakah yang dikatakan Farid pada akhir cerita ini. Kemudian Farid kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Maknanya sikap Farid terhadap Ali ni tadi, walaupun Ali melakukan keburukan kepada si Farid, kemudian pada akhirnya Farid memaafkan, dan Farid kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Itulah antara kunci daripada berlaku permusuhan, kerana orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi pengajaran daripada kisah ini, janganlah kita melakukan keburukan dengan orang lain, ya. Dan kita sentiasalah buat baik kepada orang lain, untuk antara nilai-nilai yang perlu ada pada diri kita. Jadi akhir pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan murid-murid semua dapat mengikuti pembelajaran ini, dan Ustaz doakan murid-murid semua diberikan kefahaman yang bagus ketika mengikuti pembelajaran ini. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.